Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 23 November. Bersama saya, Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Pembayaran bantuan kewangan COVID-19 BKC Fasa 2 akan dibuat mulai Khamis 25 November ini dengan peruntukan RM300 juta. Perdana Menteri dalam satu kenyataan sebentar tadi memberitahu bayaran itu akan melibatkan 700,000 penerima isi rumah, individu bujang dan warga emas yang tergolong dalam kategori miskin. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, semakan status kelulusan BKC boleh dibuat melalui portal BKC. Pembayaran seterusnya iaitu Fasa 3 BKC akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan iaitu pada bulan Disember ini. Ia melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. BKC merupakan sebahagian daripada inisiatif pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih selain bayaran tambahan kepada pakej rangsangan ekonomi. Rakyat pada masa ini lebih selesa melihat kerajaan terus fokus menyelesaikan masalah negara dan bukannya sibuk berpolitik. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berpendapat tindakan menyegerakan pilihan raya umum ke-15 tidak boleh menyelesaikan masalah utama rakyat. Katanya ketika ini beliau melihat rakyat mahu kerajaan lebih fokus untuk mengeluarkan negara daripada pandemik, meningkatkan ekonomi serta menyediakan peluang pekerjaan dan bukannya berpolitik. Justeru beliau berpandangan semua ahli politik perlu mempunyai peranan untuk fokus terhadap apa yang diperlukan rakyat ketika ini. Beliau berkata demikian ketika mengulas saranan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan, supaya PRU 15 diadakan secepat mungkin bagi menubuhkan kerajaan yang lebih stabil dan diyakini banyak pihak, termasuk pelabur asing. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata, segala keputusan mengenai pembubaran parlimen hanya boleh ditentukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Katanya, sebagai sebuah parti yang tidak mempunyai Perdana Menteri, Bersatu tidak boleh membuat komen mengenai perkara itu. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP mendakwa harga sayur-sayuran meningkat sehingga 200% sejak 2 minggu lalu. Presidennya Muhyiddin Abdul Kadir berkata, beberapa peruncit mengadu, pengedar dan pemborong sudah memberi amaran harga mungkin meningkat dalam beberapa minggu akan datang. Katanya antara sayur-sayuran yang mengalami kenaikan harga adalah kubis bunga yang naik dari RM7 kepada RM16 sekilogram. Sawi pendek juga melonjak kepada RM9 berbanding RM3 sebelum ini. Brokoli RM8 kepada RM20 dan sawi RM5 kepada RM8. Turut mengalami kenaikan ialah kacang buncis dari harga RM8 kepada RM15 sekilogram, kubis RM4 kepada RM6, cili merah RM13 kepada RM19 dan cili hijau RM10 kepada RM14. Sehubungan itu, CAP menggesa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP serta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama mengambil langkah segera menangani kenaikan harga sayur-sayuran yang meningkat sehingga 200% sejak 2 minggu lalu. CAP juga katanya berulang kali menyeru Fama mengawal pemasaran dan pengedaran sayur-sayuran di Malaysia. Bagaimanapun, seruan itu tidak didengari. Harga ayam dijangka kembali stabil dalam masa terdekat kerana penternak lebih bersedia untuk menghadapi permintaan tinggi seperti sekarang. Pengurusi Jawatan Kuasa Perpaduan Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, Dr. Chong Fat Ful menjelaskan, selain kenaikan kos penternakan, pembukaan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara antara penyumbang kepada peningkatan harga ayam. Menurut beliau, penutupan beberapa sektor ekonomi sebelum ini menjejaskan permintaan dan bekalan barangan termasuk makanan. Sejak kebanyakan sektor ekonomi mula dibuka tahun lalu, harga barangan keperluan terutama ayam dikesan naik berikutan kesan sementara permintaan bekalan yang masih belum stabil atau pulih. Bagaimanapun, situasi itu dijangka pulih tidak lama lagi apabila para penternak sudah mampu menyediakan bekalan sejajar dengan permintaan.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Faizul Amri Adnan dari PKR Serom pada sidang keempat Dewan Undangan Negeri Dun Johor yang ke-14 Kota Iskandar hari ini. Pada ketika ini, harga ayam di Johor sekitar RM9.10 sehingga RM10.10 sekilogram. Harga itu dikatakan meningkat hingga RM10 sekilogram. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan melancarkan kemudahan ais sayang pada suku pertama tahun depan. Pengurusinya Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, kemudahan itu membolehkan pemindahan sukarela 2% caruman KWSP daripada akaun suami ke akaun isteri. Tambahnya, satu lagi kemudahan dana persaraan yang akan dilancarkan ialah iLindung yang membenarkan pengeluaran daripada akaun 2 untuk membeli insurans hayat dan penyakit kritikal melalui platform KWSP. Menurut Tan Sri Ahmad Badri, inisiatif lain yang sedang dalam tinjauan adalah mewajibkan pelindungan KWSP yang sah kepada pekerja sektor tidak formal, bukan pertanian. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa ISWC 2021 yang diadakan secara maya dan fizikal hari ini. Persidangan 2 hari itu dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memandang serius isu lambakan rumah siap yang tidak terjual. Timbalan Menteri Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, masalah itu bukan isu baharu tetapi kementeriannya konsisten mencari jalan penyelesaian komprehensif dengan semua pemain industri perumahan. Katanya, masalah lambakan rumah tidak terjual akan menyebabkan berlaku kelembapan pasaran hartanah. Ia seterusnya bakal memberi impak kepada ekosistem kemajuan perumahan serta menjejaskan rantaian ekonomi negara keseluruhan. Menurut Datuk Seri Ismail, berdasarkan laporan status pasaran hartanah oleh Pusat dan Maklumat Hartanah Negara, terdapat 31,112 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai kira-kira RM20.1 bilion pada suku kedua tahun 2021. Bagi suku ketiga tahun 2021 pula, terdapat 30,290 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai RM19.75 bilion. Beliau berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Parlimen hari ini. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.